الله العظيم الذي لا إله إلا القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونسلم على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق مقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أحيا سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة أو كما قال. أما بعد خير ما وخيركم بتحية السلام السلام. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Masjid Putra Perdana, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua, sihat dah? Alhamdulillah. Jadi pertama-tama sekali selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kita, kehambaan kita semuanya kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perkara berlaku dengan izin Allah. Pertemuan kita, perjumpaan kita, perpisahan kita, semua perkara. Tidak ada perkara yang terlepas dalam genggaman Allah. Tidak ada perkara yang terlepas daripada ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. La tataharraku dharratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu zarah melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibu ayah, tuan-tuan muslimin yang dikasihi Allah, pada hari ini kita meyakin sungguh-sungguh bahawa kehidupan kita semua dengan izin Allah, dengan hidayat Allah. Maka kita nak solat maghrib tadi kan, alhamdulillah, tahniah tentang solat maghrib berjemaah, masya-Allah, satu perkara yang sangat hebat. Satu perkara yang Allah bagikan hidayat, Allah bagikan taufik pula. Hidayat, taufik, dua perkara yang berbeza tuan-tuan. Hidayat adalah jentikan rasa yang Allah bagikan kepada kita nak ibadat, nak Quran dan sebagainya. Taufik satu perkara kekuatan yang Allah campakkan kepada kita, Allah sertakan bersama kita sampai kita mampu melakukan amal tersebut. Masya-Allah. Maka malam ni tuan-tuan, malam ni satu perkara yang indah. Allah satukan kita dalam satu majlis sangat hebat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak memahami sama-sama bahawa kehidupan kita kehidupan yang sementara. Kehidupan kita kehidupan yang sementara. Tidak ada manusia yang kekal selama-lama tuan-tuan. Tidak ada yang kekal selama-lamanya. Baru-baru ini tuan-tuan ibu ayah hormati, ada video viral tuan-tuan. Ada seorang ulama, imam, khatib dekat Maghribi, saya lupa nama imam tersebut. Ketika dia khatib di tengah ketika Jumaat tuan, dia bagi khutbah, maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka tiba-tiba dia tersandar dengan izin Allah, masa tu dia ucap kalimat, dia menghembuskan nafas yang terakhir tuan. Ada suatu video juga saya tengok, video seorang khatib juga, tapi khatib dari Pakistan tuan.
maka ketika dia berkhutbah, maka ketika dia sebutkan la ilaha illallah, Allah ambil nyawanya. Ada satu video viral juga, lama dah, seorang kiai dari Indonesia tuan. Ketika dia berkhutbah, bagi ceramah, pesanan tausiah, maka di saat itu Allah ambil nyawa dia. Maka ibu ayah, tuan-tuan kasih Allah, saya nak tanya, siapa kat sini yang kita boleh jamin keluar je kita, ataupun lepas isyak ni, ataupun tak sampai bila, satu saat dari sekarang kita masih hidup lagi, tuan-tuan? Ada siapa boleh jamin, tuan? Tidak ada siapa boleh jamin. Bahkan saya sendiri pun tak boleh jamin. Ada banyak perkara manusia boleh sangkal, tuan-tuan. Manusia boleh nafikan. Ya ke? Ya ke? Contoh, tuan-tuan, bahkan kewujudan Tuhan pun manusia boleh menafikan. Sebab tu ada satu golongan namanya free thinker, tuan. Free thinker ni dia tak percaya dengan Tuhan. Maksudnya dengan kewujudan Tuhan pun manusia boleh percaya, ya tak ya? Ada Tuhan ke tak Tuhan? Kalau manusia percaya ada Tuhan pun sekalipun, maka mereka mewujudkan Tuhan-Tuhan mereka. Oh, gini Tuhan kita ada 3, contohnya dalam Kristian, Buddha dan sebagainya. Boleh faham, tuan-tuan? Tetapi tak lain tak bukan, inna dina indallah Islam. Tidak ada agama yang paling hebat, paling benar di sisi Allah melainkan Islam. Maka tuan-tuan ibu ayah, tapi ada satu perkara ni, manusia tidak ada siapa boleh menyangkal kebenaran perkara ni. Sama ada dia free thinker ke, agama yang berbeza dari Islam ke, ataupun Islam, tuan. Apa dia, tuan-tuan? Ibu ayah saya hormati, tak lain tak bukan apa dia, ialah kematian, tuan. Maut, tuan. Suka mati pun mati, tak nak mati pun mati, mengelak mati pun mati, menepuh mati pun mati, tuan. Baru-baru ni lama dah, sebelum saya rasa tahun bulan 5, ada 5 orang pelajar Universiti Sultan Abdul Aziz Shah dekat Kuala Kangsar. Ketika nak balik, tuan, di rumah dia nak menghala ke rumah sewa, tak silap saya lah, dia pelajar dengan izin Allah, di tengah-tengah dia orang ketika nak naik dekat terowong menara, tuan, terowong menara kan, maka di depan trailer, belakang mereka trailer, maka sepatutnya 2 jalan, tapi dia orang ambil satu jalan sebab ada nak pembaikan jalan lah. Itu semua jadikan cerita, tuan-tuan ibu ayah. Tapi dengan izin Allah, trailer di belakang langgar dia orang, maka dia tersepit dan terbakar, rentung. Ibu ayah, maka inilah kehidupan kita, rencah kehidupan kita. Maka tidak ada satu manusia pun yang dapat meyakini bahawa dia boleh panjang usia dia dan sampai bila dia boleh yakin. Kita tahu tarikh lahir kita, betul tak? Tarikh lahir tuan-tuan haji, saya, semua kita tahu. Tapi tarikh kematian kita sendiri, kita tak tahu, tuan. Dan persoalannya, adakah kematian kita dalam kematian yang baik, husnul khatimah, ataupun kurkan su'ul khatimah, kematian yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah min dzalik. Tuan-tuan, ada satu doa yang biasa imam bacakan, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Kenapa dipentingkan pada pengakhiran kita? Akhir sekali. Kenapa penting? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, innamal a'mal bil khawatim. Setiap amal dikira pada penghujung dia, tuan. Kalau hujung baik, comel lote, cantik, lancar je, kita mudah ucap la ilaha illallah, maka husnul khatimah, masuk syurga insya-Allah. Tapi kalau kehidupan kita mati, Masya Allah, mati kita susah ucap Allah sekalipun tak boleh, maka su'ul khatimah, ya Allah, dan neraka lah kita. Wal'iyadu billah min dhalik. Maka tuan-tuan ibu ayah, nak tanya saya, bagaimana kematian kita? Kita akan dapat tengok rupa kematian kita daripada cara kehidupan kita. Saya ulang balik, tuan. Daripada cara kematian kita, kita akan dapat melihat bagaimana cara kita mati berdasarkan cara hidup kita. Satu orang yang hidup dia sentiasa mentaati Allah, mentaati perintah Allah, Rasulullah, insya-Allah mati dia akan mudah, tuan. Satu orang yang sentiasa jaga solat, maka insya-Allah hidup dia mudah, tuan. Satu orang yang sentiasa sibuk dengan satu perkara, Allah sibukkan dia sampai dia mati, tuan. Satu orang yang sentiasa sibuk dengan Allah, sentiasa sebut Allah, zikir Allah, cakap Allah, dakwah pasal Allah, maka mana mungkin di hati dia selain daripada Allah. Maka insya-Allah ketika dia mati, Allah yang terkeluar daripada mulut dia, insya-Allah. Tapi satu orang yang seringkali cakap selain Allah, cakap pasal bola semata-mata. Semalam kan perlawanan bola, betul? Siapa menang, tuan-tuan? Malaysia menang? Oh, alhamdulillah. Mula-mula menang lah kan, 1-0. Kemudian berapa kan? 3 ke 5 kan?
Ala kulli hal, mudah-mudahan kita ada peluang lagi. AFC akan datang untuk next match. Tapi nak kata tuan-tuan, sekiranya kita hari-hari cerita pasal selain Allah, sembang dunia, maka dunia ni akan memberi kesan kepada kita. Dan yang paling bahaya tuan, dia memberi kesan kepada hati kita semua. Tuan-tuan, dulu ada suatu orang pemandu taksi tuan-tuan. Pemandu taksi, Allahumma salli Muhammad. Maka pemandu taksi ni dia asyik bawa penumpang. Dulu dekat Jalan Duta kan, ada sistem bas ke sana kan. Maka dia bawa jadi Ipoh ke KL. Maka kita akan panggil kita punya customer Ipoh KL. Biasalah kan, kita akan panggil nak cari customer, maka Ipoh KL. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika di akhir kalam dia nak menuju kepada kematian sakaratul maut, maka perkataan yang terpacul keluar di mulutnya lah Ipoh KL tuan-tuan. Satu lori yang bawa tembikai, maka bila accident, apa yang terkeluar dari lori itu tu? Muatan dia keluar apa tuan? InsyaAllah tembikai yang keluar. Mana mungkin tiba-tiba keluar durian. Satu lori yang bawa durian, accident, insyaAllah buah durian yang keluar. Maksud tuan-tuan, apa-apa yang ada di hati kita, itu akan keluar ketika kita menemui ajal kita. Apa-apa yang di hati kita, Allah yang kita sibukkan, maka Allah juga yang keluar ketika kita meninggal dunia tuan-tuan. Kalau kita banyak cerita pada selain Allah, dunia semata-mata, bahkan tuan-tuan minta maaf, malu kadang kita cakap tuan-tuan, bahkan di rumah Allah pun kita banyak cerita kepada selain Allah berbanding Allah. Jumpa kawan-kawan kita sembang ni dekat rumah Allah tuan-tuan, maka mula kita cerita pasal macam anak isteri semata-mata, cerita pasal bisnes semata-mata, dan selain Allah, maka tuan-tuan kita cek balik flashback diri kita, berapa kerat masa kita cakap tentang kebesaran Allah. Maka hari ini ibu ayah yang dikasihi Allah SWT, maka hari ini saya mengajak diri saya dan kita semua, hari ini kita kena belajar cakap tentang Allah tuan-tuan. Nabi SAW sabda, jaddidu imanakum, perbaharui iman kamu. Maksudnya iman ni kena di-refresh, kena di-recharge hari-hari tuan. Wa kaifa nujaddida imanana, wahai Rasulullah, bagaimana kami nak memperbaharui, nak kuatkan iman kami? Kata Nabi SAW, sabda Nabi akthiru min qawli la ilaha illallah, banyak cakap tentang kebesaran Allah, banyak zikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, perkataan la ilaha illallah bukan senang tuan-tuan untuk kita lafazkan ketika kita mati ni. Sekarang senang tuan, semua sebut la ilaha illallah. Sekali lagi, la ilaha illallah. Sekali lagi, la ilaha illallah. Lagi, la ilaha illallah. Maka kata guru kami, ketika kita mengucapkan kalimah tauhid tadi, kalimah tahlil tadi, la ilaha illallah, maka di hati kita mengatakan Allah saja Tuhan aku, Allah saja Tuhan aku. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, kata Nabi Musa AS, hebat tak hebat kalimah ni? Nabi Musa AS kalimullah, boleh bercakap dengan Allah, betul? Boleh berdialog dengan Allah. Maka tanya, ya Allah, saya nak satu zikir khusus untuk saya, satu zikir khusus untuk saya saja, kata Nabi Musa AS. Maka Allah Subhanahu wa taala beritakan kalimah la ilaha illallah ini. Kemudian Nabi Musa minta, wahai Allah, saya nak satu zikir untuk saya saja. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Musa, kalimah ini la ilaha illallah kan, sekiranya diletakkan di timbangan ataupun neraca, timbangan, di sebelahnya ialah 7 petala langit, 7 petala bumi tuan. Nak tanya tuan-tuan, kalau 7 petala bumi, langit ni agak kecil tuan. Tak. Yang bumi pun ini yang kita duduk sekarang sampai ke dasar teras bumi, 7 petala bumi dan 7 petala langit tuan. Satu langit dan nak langit yang seterusnya makan masa 500 tahun perjalanan. Maka tuan-tuan kisah agak besar, tetapi Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabi Musa AS, dan sekiranya kalimah la ilaha illallah ni letakkan sebelah dacing lagi, sebelah timbangan lagi, maka pasti kalimah ni lebih berat lagi tuan. Sebab apa tuan? Segala isi dunia ni, segala isi yang Allah ciptakan, langit, dunia dan sebagainya, termasuk kita, semua akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Allah berkata surah Ar-Rahman, semua kita akan binasa, fana, binasa. Tuan-tuan tak percaya tuan-tuan? Tuan tengok
kita punya tumbuh-tumbuhan akan binasa. Tuan-tuan tengok kita punya kenderaan akan binasa, akan rosak. Cukup masa 10 tahun kereta krek-krek bunyi dah. Kita punya motor dah rosak dah. Bukan segala rosak tuan, diri kita makin rosak di mamah usia tuan-tuan. Dulu mata kita bercerah, tapi sekarang mata kita kabur tuan-tuan. Dulu kita bergigi cantik saja, sekarang gigi kita berterabur. Sebab apa? Itulah realiti manusia tuan-tuan. Maka tuan ibu ayah kasih Allah SWT, maka hari ini kita sedar, kadang-kadang kita tak nampak perkara ini kan. Kenapa kita boleh nampak? Kenapa sahabat kita tak nampak? Kenapa kita nampak boleh datang ke surau? Kenapa kawan-kawan kita semakin berusia tapi tak boleh datang ke surau tuan? Sebab Allah tak nampakkan untuk dia. Sebab ibu ayah yang kasih Allah SWT, sebab itu hari ini kita kena dekatkan mereka kepada Allah. Kita dah dekat pada Allah, betul? Kita kena ajak dia kembali pada Allah. Siapa nak dekati dia kalau kita biarkan mereka? Tuan-tuan dan kasih Allah SWT, hari ini kalau kita tak kenalkan manusia kepada Allah, manusia akan fikirkan jalan selain Allah. Dekat satu sungai dekat China tuan-tuan, satu sungai dekat China, ada satu pekerjaan yang cantik, yang begitu lumayan. Apa bisnes, apa pekerjaan dia tuan-tuan? Setiap hari dia akan naik, ada satu orang akan naik sampah, naik perahu kan. Maka dia pergi ke satu sungai, saya lupa, sungai Huanze ke saya lupa kan. Maka sungai, dia pergi satu, maka ada beberapa manusia akan tunggu dekat jeti dan kenapa? Maka dia pergi kat sungai dia ambil satu lagi barang, ambil dua. Apa dia tuan-tuan? Mayat manusia. Letak sampai sana. Yang tunggu tu siapa? Ialah waris kepada mayat-mayat tadi. Maksudnya betul ramai manusia membunuh diri disebabkan tak kenal siapa Allah, siapa Tuhan mereka. Maka tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat saya semalam saya ada pergi kursus haji tuan-tuan. Doakan saya insya-Allah tahun ni saya pergi haji lah. Kalau doakanlah. Maka saya sembang dengan seorang kawan saya lah. Dia founder kepada satu travel lah. Satu travel. Sembang dia kata masa dia kawan dengan 10 orang, dia kata 10 orang founder travel kan masa pandemik, Allah uji semua kita, digoncang iman dia. Masa pandemik saja, maka semua kebanyakan bisnes, kebanyakan lah, antara yang paling terjejas travel, event ataupun hotel dan sebagainya lah kan. Maka sahabat saya ni dia buat bisnes travel, umrah dan sebagainya lah. Maka dia kata daripada 10 orang sahabat-sahabat ini, kita kaji ikut cerita dia 10 orang, maka 8 orang bercerai-berai tuan-tuan, disebabkan isu ni. Maka tuan-tuan, akhirnya dijadikan puncanya kewangan. Sebab tak cukup kewangan, maka manusia bercerai-berai. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan fikir dulu, seandainya suami isteri bercerai-berai tuan, ini yang disukai oleh syaitan tuan. Bila suami isteri bercerai-berai, maka yang ni mula cari pasangan A dan sebagainya. Adakah itu satu penyelesaian? Seandainya pilih lagi salah pasangan, maka bercerai-berai lagi. Sampai bila? Maka tuan-tuan, sebenarnya penyelesaian yang satu saja, dalam agama Allah. Bila kita faham agama Allah tuan, maka Allah selesaikan semua masalah kita. Bila kita selesaikan masalah dengan cara agama, maka Allah selesaikan semua urusan kita. Ini sebab apa tuan-tuan? Sebab hari ini manusia tak kenal Allah lah, maka manusia mencari selain Allah. Saya cakap untuk saya juga tuan-tuan, bila datang satu musibah tuan, bukan kita semakin menjauhi Allah. Bila kita semakin menjauhi Allah, Allah biarkan kita menyelesaikan masalah dengan cara kita. Saya ulang balik tuan-tuan ibu ayah yang saya hormati, para jemaah sekalian, kalau kita yakin dengan diri kita dan kita mencari penyelesaian dengan cara kita, maka Allah biarkan kita menyelesaikan masalah dengan cara kita. Maka saya tanya, antara kita dengan Allah, mana yang paling hebat tuan? Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah lepaskan masalah perkara ini dengan kita, maka kita akan terkapai-kapai tuan. Faham tuan-tuan? Macam mana satu orang yang lemas tuan, lemas, dibiar-biar, macam tu keadaan kita. Kita rasa kita mampu, sebenarnya kita tak mampu. Bahkan nak solat pun tak mampu. La haula wala quwwata illa billah. Bila sebut hayya 'alas salah, betul tak? Tuan-tuan nak ajar, Allah nak ajar kita, dipanggil solat pun tak mampu, apatah lagi nak menyelesaikan setiap inci kehidupan kita kat dunia yang sementara tuan. Masya-Allah. Sebab tu hari ini kita kena mencari Allah, bukan mencari selain Allah. Mencari Allah, bercakap tentang Allah. Sampai bila? Sampai kita mati tuan. Suatu ibadah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, pada tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini, jom kita sama-sama melazimi cakap tentang kebesaran Allah. Sampai bila? Sampai kebesaran Allah diletakkan di hati kita.
Manusia hari ini tak nampak perintah Allah sebab dia tak nampak siapa Allah sebenarnya. Di hati dia tak rasa besar, tuan. Dalam Quran Allah beritahu, bila disebut nama Allah, bergetar hati di jiwa kita. Bila disebut nama Allah, bergetar jiwa kita. Tuan-tuan, saya ulang balik, Allah, tuan-tuan, bergetar hati kita. Bertambah tak iman kita? Kalau tak bertambah, maksudnya kita selama ni masih berpura-pura sebagai beriman, tuan-tuan. Allahu Akbar. Maka hari ini, tuan-tuan, jom kita tengok diri kita. Kita banyak malu pada Allah SWT. Kita banyak malu pada Allah. Sebab, tuan-tuan, kita banyak sebenarnya nama Islam. Kita nama Islam. Kita orang Islam, jaga solat, tapi hati kita banyak syirik kepada Allah. Hari-hari kita suap makanan kepada anak isteri kita, tapi kita tak cakap pun perkara sebenar. Kita banyak menipu kepada anak isteri kita. Akhirnya anak isteri kita akan yakin kepada kita yang kita bagi makan kepada dia. Hari-hari kita suapkan kepada isteri kita, ni duit ya, ni duit belanja ya. Maka isteri terima dengan happy. Tuan-tuan, satu hari dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita pergi kerja, tuan-tuan. Maka dengan izin Allah ambil nyawa kita sekelip mata. Dekat Setia Alam, dekat rumah saya, tuan-tuan, ada cerita, ada seorang suami isteri, tuan. Suami isteri diorang puasa qada ke puasa sunat tak silap saya. Diorang sampai bersahur sekali, suami isteri ni. Ni kisah benar, tuan. Allahumma salli Muhammad. Kemudian dah sahur sekali, makan sekali, solat sekali, maka si suami gerak naik motosikal. Tak tahu motosikal baik, tapi motosikal masuk selekor semua. Maka isteri masih di rumah, tuan. Tiba-tiba mendapat satu panggilan apa dia? Maka dengan izin Allah, suami yang baru jumpa tadi dah meninggal dunia, tuan-tuan. Baru jumpa tadi, baru makan, baru bermesra sekali, baru solat sekali, baru sahur sekali, boleh meninggal dunia, tuan. So sekarang siapa yang bagi makan kepada suami isteri, tuan? Siapa yang makan kepada anak-anak kita, tuan? Tak lain tak bukan siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perkara ini, tuan-tuan, nak kena dididik sejak kecil sampai ke besar. Bukan budak kecil je, termasuk saya dan kita semua, tuan-tuan. Macam mana dapat benda ni, tuan? Kita tengok kebaikan Nabi Ibrahim AS mendidik anak isteri, tuan. Mendidik dengan kata mana semua kembali kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Serah semuanya kepada Allah, Allah akan selesaikan masalah kita. Tuan-tuan dan kasih Allah, agak-agak kita sayang tak anak isteri kita? Sayang, tuan-tuan. Kalau ada anak kecil, tuan-tuan, Masya Allah. Macam saya ada anak, seorang anak perempuan, tuan, Ainul Madiyah nama dia. Maka masa kecil sangat, dia anak perempuan. Biasa anak perempuan dapatkan ayah, kan? Yang lelaki akan biasanya dapatkan ibunya. Tapi kebanyakan akan dengan ibu lah. Tapi dengan Tuhan kasih Allah, kita akan sayang. Tapi tuan-tuan, dalam sayang kita pada anak kita, satu masa kita akan berpisah dengan mereka. Tapi biarlah kita pisahkan mereka, sama ada kita pergi dulu ataupun mereka pergi dulu, pastikan bekalan iman kuat dalam diri mereka, tuan. Bukan sekadar kata bekalan duit, kan? Kerana setengah kita menyediakan hibah untuk anak isteri kita, betul tak? Baguslah, hibah takaful dan sebagainya. Cukup duit, alhamdulillah. Yang lagi menderita, tuan, kalau tak cukup iman kita tinggalkan anak isteri kita, kan? Kan kita berdengar dan nasyidkan, iman adalah mutiara yang meyakini Allah. Kita yakin pada Allah. Dan iman juga tak boleh diwarisi. Saya ulang balik, iman tak boleh diwarisi. Sebab itu kita tengok ada setengah orang ayah dia imam, ayah dia ustaz, anak dia mungkin tukang kaki rempit. Ayah dia ustaz, anak dia penagih dadah, tuan. Ada juga ayah penagih dadah tapi anak imam besar, tuan. Tuan-tuan kasih Allah, macam mana perkara berlaku? Bukan zaman kita je, tuan. Zaman Nabi Nuh AS, seorang Nabi, anak dia tak beriman pada Allah, isteri dia tak beriman pada Allah. Nabi Lut AS, suami seorang Nabi, isteri tak beriman pada Allah. Siap ajak, jom kita tengok ada lelaki handsome yang datang ke rumah suami aku, tuan. Bukan mencegah kemungkaran, tapi mengajak kepada kemungkaran. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan, apa jaminan iman kita, tuan? Maka sebab itu ibu ayah yang saya hormati, penting sangat untuk kita buat usaha atas iman ataupun kita membaiki iman kita. Hari ini kita banyak baiki pasal kita punya solat, tapi kita tak nampak betapa penting kita jaga iman di dada kita. Betul, tuan-tuan?
Sebab iman tuan-tuan dia tak boleh nampak. Kalau orang solat salah, ni salah, rukuk ni salah, sebetulnya gini, okey sujud ni salah, nampak. Boleh faham tuan? Nampak jelas. Tapi iman nampak tuan? Tak nampak. Saya sendiri pun tak nampak. Macam mana iman aku naik naik macam mana? Kalau apa nama tadi, kita naik motosikal, naik kereta, nampak tak minyak turun kan? Ada dah cukup minyak, okey. Kalau minyak kurang, okey, kita nampak ada bar dia kan. Maka iman pula macam mana tuan? Iman kita akan dapat nampak bila mana hubungan kita dengan Allah makin berkurang. Maksiat kita suka, ibadat kita tak suka. Itu tanda iman kita makin kurang. Ibadat kita suka, mungkar-mungkaran kita tak suka, alhamdulillah, bagus. Maka hari ini tuan-tuan, semakin jauh kita dengan Allah, maka kita makin dekat-dekat dengan Allah. Dengan cara macam mana? Hari-hari bercakap tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini tuan-tuan ibu ayah, sebab itu kita kena cakap. Apa buktinya? Allah beritahu, wahai beriman, qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, cakap benar-benar. Qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Allah akan membaiki amal-amal kita. Maka perkara pertama sekali tuan-tuan, kita kena hari bercakap dengan besar Allah. Allah yang bagi makan kepada anak isteri. Macam saya tuan-tuan, kita latih, siapa bagi makan? Allah. Siapa bagi minum? Allah. Bahkan kita sendiri kena pesan kepada kita, kita sakit, bukan kita yang bagi sakit, Allah. Dan bukan ubat yang bagi sakit. Hari ini kita tuan-tuan terus minta kepada ubat. Contoh, kalau kita sakit, kita terus nampak siapa dia? Nampak ubat, nampak klinik, nampak hospital, nampak doktor. Bukan, tuan-tuan jangan salah faham tuan-tuan. Bukan maksud kita menolak perkara-perkara ini. Yang isunya ialah hati kita nampak siapa lebih dahulu berbanding siapa nombor dua. Dia faham tuan-tuan? Maka hari ini sekarang tuan-tuan, kita nampak Allah dulu ke ataupun tidak? Tuan-tuan dikasihi Allah, idza hazbahu amrun fasalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih hadis, bila Nabi datang jumpa satu masalah, Nabi solat dulu tuan-tuan. Seulang balik tuan, apa masalah? Nabi solat dulu tuan-tuan. Maka hari ini tuan, sebab apa? Nabi faham apa pun berlaku dengan diri kita, minta tawajuh pada Allah. Tuan-tuan dikasihi Allah, bila ada masalah, cari Allah. Dapat Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Jangan kita persoalkan kenapa satu demi satu Allah ambil rezeki kita, Allah ambil A, B, C. Sebab apa? Hubungan dengan Allah kita jauh tuan-tuan. Hubungan dengan mak ayah jauh tuan-tuan. Hubungan dengan jiran-jiran kita jauh tuan-tuan. So macam mana nak dekatkan manusia tuan-tuan? Nak tak lain, kita kena ubah diri kita. Ubah pertama sekali, kena ubah diri kita dengan Allah. Ubah diri kita dengan Allah dulu. Kemudian ubah diri dengan Allah, ubah diri kita dengan manusia. Maka ibu ayah, tuan-tuan yang dikasihi Allah SWT, jom sama-sama kita fahamkan dengan asbab kita buat usaha atas iman ataupun nama dakwah, dan maka Allah akan kuatkan kita, Allah akan satukan kita, Allah akan kuatkan iman kita. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, kalau kita tak percaya, bahkan kadang-kadang kita menafikan, kenapa orang buat dakwah, dia orang buat dakwah, kita tak payahlah. Tuan-tuan tengok elok tuan, sekiranya Nabi SAW tak buat dakwah untuk kita, dan agak-agak sekarang kita sembah siapa tuan-tuan? Bayangkan Nabi SAW dekat Mekah Madinah, dekat Jazirah Arab. Nabi dekat mana? Mekah Madinah je. Sahabat Nabi yang bertebaran seluruh dunia. Ada sampai ke Indonesia, ada setengah kata sampai ke dekat China. Dan sekarang agama Islam sampai ke tanah Melayu, di tanah tempat tuan-tuan, di dekat Puchong Perdana tuan. Agak-agak kalau Nabi tak buat dakwah untuk kita, macam mana diri kita tuan? Kenal tak kita Allah dan tak kenal tuan? Sebab tu tuan dikasihi Allah, kita kena fahamkan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga kena buat dakwah. Dengan buat usaha dakwah, meningkatkan iman kita. Ulang balik, buat usaha dakwah, meningkatkan iman kita, dan Allah akan letakkan kita suasana yang betul. Tuan-tuan, ni ada satu cerita benar tuan-tuan. Tuan-tuan biasa tak tuan-tuan ibu ayah, anak-anak tak dengar cakap kita, isteri tak dengar. Isteri bukan isteri kita, isteri dua, ketiga, bukan. Maksud saya suami-suami dan isteri-isteri lah tuan. Kebanyakan isteri tak nak dengar cakap suami. Sebab apa? Kita diri kita pun tak dekat dengan Allah. Macam mana anak isteri nak dekat dengan dengar cakap kita? Satu piramid tuan, piramid macam ni. Ni segitiga lah tuan-tuan. Maka ni satu gambaran, seolah-olah
Allah, kata Allah di atas. Maka bila suami isteri jauh daripada kat bawah tuan, maka semakin jauh dengan Allah, maka semakin jauh hubungan suami isteri, semakin jauh hubungan anak isteri dengan kita, tak ada dengar cakap kita. Tapi bila makin dekat kepada Allah, makin mudah dibentuk hati-hati kita. So penyelesaian tuan-tuan dalam agama, penyelesaiannya bila mana kita buat dakwah tuan. Maka hari ini jom sama-sama kita buat usaha dakwah, kita memahami kehidupan kita sementara dan berpesan-pesan antara satu sama lain tuan. Dalam Al-Quran Allah beritahu surah yang paling hebat. Imam Syafi'i kata, kalau kita faham ayat ini selesai masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa bersumpah Allah, semua manusia dalam kerugian. Saya rugi, tuan-tuan rugi, semua manusia rugi. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Melainkan orang yang beriman, iman kena ada, kemudian kena buat amal soleh. Yang kedua, habis tak? Tak habis. Beriman, amal soleh, ini ciri-ciri umat-umat yang terdahulu. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh AS. Yang buat dakwah, Nabi-Nabi. Yang beriman, amal saja, para kaum umat mereka. Tapi sekarang wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Maka dan kita berpesan-pesan kepada kebenaran, berpesan-pesan kepada kesabaran. Itulah kita umat Nabi SAW. Kita suka tak suka, dakwah dah ada di hati kita. Suka tak suka, dakwah tanggungjawab kita. Allah beritahu dalam Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu semua umat terbaik dikeluarkan untuk manusia. Sebab apa? Kita ajak manusia kembali kepada Allah, cegah manusia dari kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, itulah seberingkas pesanan untuk kita sama-sama tuan. Sebab tuan-tuan, saya bagi contoh tuan, satu perkara saya dapat makluman, ilmu yang sangat hebat tuan. Ada orang biasa pergi haji umrah tuan-tuan. Tuan-tuan ambil fikir dan renung balik tuan-tuan. Ramai kita pergi haji umrah. Alhamdulillah, saya ucap tahniah kalau ada yang pergi haji umrah nanti tuan-tuan. Tapi kita tak memahami di situ tapak dakwah Nabi SAW. Mekah, Madinah, Nabi ke sana sini buat usaha dakwah. Taif, pernah dengar tengah Taif tuan? Orang pergi Taif biasa pergi shopping, pergi tengok buah, sejuk, happy, balik tuan. Tapi pernah tak kita menghayati Nabi pergi sana dibaling? Sebab apa? Nabi cakap Allah saja, nak kenalkan masa kepada Allah saja, Nabi dibaling tuan-tuan. Maka tuan-tuan, ada 4 jenis haji atau umrah tuan. Ulama beritahu, pertama sekali haji jahiliyah, manusia berkorban bukan untuk Allah tapi untuk selain Allah tuan-tuan. Maka kita hari ini sama juga, kita pergi haji tapi bukan untuk diri kita, tapi untuk berbangga-bangga sama manusia. Saya dah pergi haji lah. Kalau kita pergi haji umrah juga kadang untuk orang miskin, pergi untuk meminta kan Allah, bukan kerana Allah. Akhirnya masih di level yang paling bawah, jahil kita, masya-Allah. Yang kedua, naik lagi haji fasik nama dia. Kita haji tapi balik masih buat segala maksiat, hina kita di sisi Allah. Masih lekat lagi dosa kemelekatan, dosa kemaksiatan dalam diri kita. Bukan haji sempurna tuan-tuan. Yang kedua, naik lagi, 1 di bawah, 2, 3, 3 di atas, tu dah 3. Haji ibadah nama dia. Apa haji ibadah tuan? Ulama kata haji yang sekadar melepaskan kita rukun 5. Rukun 5 kan lepas, dah haji dah, alhamdulillah lepas. Tapi ibadah, selagi mana dia kekal pada level ibadah, dia untuk diri kita saja. Saya cukup solat 5 waktu, alhamdulillah. Saya setiap hari baca 3 juz Al-Quran, alhamdulillah. Saya selawat 1000 kali, alhamdulillah. Saya zikir 1000 kali, alhamdulillah. Itu nama haji ibadah tuan-tuan. Tuan-tuan kasih Allah, yang paling hebat ialah haji dakwah yang dibuat oleh segala mursalin, para nabi tuan-tuan. Tak percaya tuan-tuan, tengok haji wada. Ketika Nabi SAW haji terakhir, itu haji pertama dan haji terakhir Nabi SAW buat. Dan apa yang Nabi buat? Nabi kumpulkan semua sahabat dan Nabi buat khutbah terakhir. Dan di akhir khutbah Nabi kata, sampaikan kepada orang yang tak ada kat sini, mudah-mudahan mereka mengetahui. Balighu anni walau ayah. Dan bukankah tabligh itu ialah satu perkara menyampaikan? Kalau tak disampaikan, macam mana saya boleh kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Maka nak tak nak tuan, itu tanggungjawab kita. Nabi SAW pergi ke sana tuan, bukan untuk saja ibadah, tapi Nabi ibadah dan dakwah manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jom tuan-tuan, kita kembali kepada Allah dengan kenalkan manusia kepada Allah dan kenalkan diri dengan Allah SWT. Bangun malam menangis kepada Allah SWT. Boleh tuan-tuan? Saya ucapkan terima kasih banyak, minta maaf tuan-tuan. Yang baik daripada Allah SWT, yang buruk datang daripada saya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Rabbana inna lima anzalta min khairin faqir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Alaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh tasbih kafaran surat Al-Asr. Subhanallah.